Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-22, yaitu satu bab yang datang untuk menyatakan tentang perihal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar selain daripada bantal. Sambungan dia pada hadis yang ke-129. Ya. Telah berkata pengarang kitab ini, Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Beliau telah mengeluarkan dari kitab Al-Majma'u Zawaid dari Sayyidina Fadal, dari Sayyidina Fadal atau Sayyidina Fadil radhiyallahu an, katanya, aku menghadiri majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan aku lihat kain terlilit di kepalanya kerana demam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, peganglah tanganku. Aku pegang tangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan kami pun memasuki masjid. Beliau duduk di atas mimbar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, panggillah orang ramai. Aku pun pergi memanggil orang ramai agar berkumpul. Setelah mengucapkan ham dan thana, yakni setelah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam berucap perkara ini. Ya, ini waktunya telah hampir di mana daku akan pergi meninggalkan kamu. Barang siapa yang pernah daku pukul belakangnya, bolehlah menuntut balas. Barang siapa yang pernah daku marah atau daku malukan dengan cara yang tidak benar, bolehlah balas kepadaku. Janganlah sesiapa pun takut daku akan membencinya sekiranya dia menuntut balas, kerana itu bukanlah sifatku dan tidak layak bagiku selaku Nabi. Ketahuilah daku inginkan seseorang itu menuntut balas atau memaafkan daku, kerana daku akan bertemu Tuhanku dengan gembira dan tanpa rasa takut. Aku tidak puas hati dengan pengumuman ini dan akan daku ulanginya lagi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar. Jadi minggu lepas kita berhenti dekat sini, kan? Maka sambungan dia, setelah solat fardu zuhur, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar sekali lagi dan mengulangi ucapan yang sama dengan tambahan, sesiapa yang berhutang hendaklah dia membayar hutangnya, kerana aib di dunia ini ringan berbanding dengan aib di akhirat. Nabi kata, siapa yang berhutang, hendaklah dia membayar hutang dia, kerana aib di dunia ini. Aib ni lebih kerana azab, kesusahan, penderitaan di dunia itu ringan, dan aib ataupun azab penderitaan di akhirat itu jauh lebih berat dan lebih besar. Lalu berdirilah seorang sahabat
Lalu berdiri seorang sahabat dan berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan ada berhutang dengan saya sebanyak 3 dirham." Bangun satu sahabat kata, "Ya Rasulullah, tuan ada berhutang dengan saya sebanyak 3 dirham." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak menafikan tuntutan kamu itu atau meminta kamu bersumpah, tetapi aku cuma ingin tahu bagaimana dan bila wang itu diambil." Nabi kata, bukan Nabi nak tolak dia. Nabi kata cuma nak tanya, bila duit itu diambil, bagaimana duit itu diambil. Bila dan bagaimana. Apakah perkara yang menyebabkan duit itu diambil, dipinjam. Sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pengemis telah datang dan tuan telah perintahkan saya memberi dia 3 dirham." Jadi kalau kita tengok kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ada macam-macam jenis orang yang duduk di keliling Nabi. Ada sahabat, ada orang bukan Islam, ada orang yang meminta-minta. Jumpa Nabi minta. Apa saja dia minta. Jadi ada satu orang pengemis telah datang dan tuan telah perintah saya beri dia 3 dirham. Kenapa Nabi suruh orang tu bagi? Nabi pinjam dekat dia. Sebab mungkin pada waktu tu Nabi tak ada memiliki, orang datang minta. Nabi SAW ni biasa sifat Nabi tidak akan mengecewakan orang yang datang minta. Nabi. Jadi ada satu riwayat tentang seseorang telah menghadiahkan Nabi SAW sehelai jubah baru, dan dia beli jubah tu, dan jubah tu mahal. Kalau kita tengok kehidupan Nabi, pakaian Nabi ni, kebanyakan baju-baju Nabi ni buatan Yaman. Nabi pakai baju semua made in overseas lah. Bukan setakat Nabi beli, tapi kebanyakannya Nabi terima apa? Hadiah. Ada yang Nabi beli, tapi kebanyakannya orang hadiah Nabi. Jadi ada satu orang ni, dia telah beli satu baju ni, dan dia baju tu mahal. Dan dia memang nak bagi Nabi, dia nak Nabi pakai. Jadi dia telah terima baju tu, Nabi telah terima. Nabi baru dapat baju tu, bangun satu orang laki-laki, dia kata, "Ya Rasulullah, bagilah aku baju tu." Dia terus minta. Sahabat pada waktu tu, dah marahlah sahabat. "Apalah kau ni? Malulah sikit. Baju tu orang bagi Nabi. Baru Nabi dapat. Nabi baru terima baju tu." Bangun satu lagi, dia kata, "Ya Rasulullah, bagilah aku baju tu." Jadi sahabat telah marah orang ni, sebab benda tu menyusahkan. Nabi baru dapat. Jadi Nabi SAW beritahu dengan dia, Nabi kata, "Biarlah aku pakai baju ni dulu." Sebab nak menggembirakan orang yang bagi itu. Nabi kata, "Bagi aku pakai." Maka Nabi pun pakai baju tu sekejap. Sekejap yang Nabi pakai. Lepas tu Nabi buka balik. Nabi panggil orang yang minta tu, Nabi. Kita tak mampulah kan. Boleh buat baju pagoda, boleh lah. Baju pagoda 12 ringgit selai, orang beli bagi, pakai bagi. Okey. Tapi kalau baju yang mahal, harga 700-800, 1000, tak cuci pakai air dah, dry cleaning. Tahu dry
dry cleaning. Jadi Nabi SAW punya sifat, apa saja orang minta, biasa Nabi bagi. Dan sahabat dia kata, ya Rasulullah, ada satu orang pengemis telah datang. Maknanya datang dan telah meminta-minta kepada Tuan, dan Tuan telah perintahkan saya untuk beri dia 3 dirham. Macam kita lah tuan-tuan, saya selalu cakap, macam kita kadang-kadang kita duduk makan kat kedai kan. Tengah-tengah makan, macam-macam orang datang. Jual keropok lah, jual kerepek lah. Kadang kita tangan cash tak ada. Kadang ada 5-10 ringgit nak bayar lah, orang tercanai tu. Teh pun nak bayar. Kadang kita tak plan nak bawa cash banyak. Kadang-kadang orang yang jual tisu, orang jual apa? Orang jual tisu. Dan kita dah tak ada, ya, tak ada cash. Husin pula ada kat sebelah. Sin, pinjam 3 ringgit je. Kau bayarlah dia ni. Dia dah beri depan tisu depan muka kita. Kita jadi sebesarlah. Jadi 3 ringgit, bayarlah dulu. Nanti aku bayar. Langsung dah makan, bayar, lupa. 3 ringgit dia, tapi dah lupa. Jadi sahabat kita pun tak WhatsApp kita. Ustaz, semalam Ustaz pinjam saya 3 ringgit. Tapi hutang tak? Hutang. Lalu Nabi kata, sahabat dia kata, ya Rasulullah, Tuhan telah perintahkan saya, ada seorang pengemis telah datang dan Tuhan telah perintahkan saya memberi dia 3 dirham. Maknanya bila dia sebut pengemis, maknanya apa? Walaupun dia tak sebut pengemis itu meminta-minta, kita kena faham lah, bila datang satu orang pengemis, kerja dia apa? Mengemis lah. Dia meminta. Jadi Tuhan telah perintahkan saya supaya memberi dia ni 3 dirham, supaya dia berhenti daripada berhenti daripada minta bagi dia. Selagi engkau tak bagi dia minta. Maka baginda SAW bila dengar tu, bila lepas sahabat ni bagi tahu, Nabi mengarahkan, Nabi toleh kepada Fadal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi kata, wahai Fadal, bayar hutang sahabat ini. Sahabat yang telah aku ambil 3 dir, Nabi kata bayar 3 dirham. Maknanya Fadal pada waktu itu menguruskan perbendaharaan Nabi lah. Nabinya perbelanjaan, Fadal juga. Dan saya katalah, kadang-kadang biasa orang besar-besar ni dia tak pegang cash, kan? Dia tak pegang cash, kan? Kadang-kadang dia punya setiausaha sulit. Setiausaha sulit, kan? Dia pergi makan, dia tak bawa, mana dia tengok dia bawa posh bag ke apa, tak ada. Dia jalan bawa handphone dia, kan? Tukang bayar lain, parking kereta, driver lah lain, bodyguard lain. Jadi lalu baginda SAW mengarahkan Fadal Ibn Abbas untuk membayar sahabat berkenaan dengan jumlah 3 dirham. Selesaikan hutang. Lalu seorang bangun dan berkata, lalu bangun satu orang ni, dia tak sebut nama ni. Lalu bangun seseorang. Lalu bangun seorang dan berkata, ya Rasulullah SAW, saya telah berhutang pada Baitul Mal sebanyak 3 dirham. Oh, saya hutang dengan Baitul Mal 3 dirham. Saya telah mengambilnya dengan cara yang dusta. Maknanya saya telah mengambil duit daripada Baitul Mal dengan cara yang salah. Saya telah berbohong dan saya telah ambil duit tu. Maknanya saya bohong orang yang jaga Baitul Mal. Saya dah kelentong dia. Dalam misi borang tu, saya dah kelentong dia. Saya telah dusta atas dia, saya telah ambil wang daripada Baitul Mal sebanyak 3 dirham dan saya telah mengambil wang itu dengan cara yang dusta, cara yang tak betul. Maka bertanya baginda Rasulullah SAW kepadanya, mengapakah kamu berdusta? Kenapa kamu berbohong ni? Masalah apa? Nipu. Jawabnya, waktu itu saya kesempitan dan saya amat memerlukan wang. Masa tu susah sangat lah ya Rasulullah.
Dah susah sangat ni. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh Fadal mengambil wang itu dari orang berkenaan. Nabi kata, mana duit? Ambil balik kat dia. Bayar apa? Bayar balik. Jadi orang tu pun memang nak pulang kan? Dah kat dia ada duit dan dia nak pulangkan balik duit tu. Nak ambil balik dia. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Fadal mengambil wang itu dari orang berkenaan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sesiapa yang takut akan tabiat buruknya dan inginkan doa kerana kewafatanku telah hampir. Nabi kata, ada tak siapa-siapa yang ada tabiat buruk, dia tak suka tabiat tu, tapi dia tak boleh keluar daripada tabiat tu. Dia tak suka tabiat tu, dia tahu tabiat tu buruk, tapi dia tak ada kekuatan nak berhenti daripada buat tabiat buruk tu. Ada tak kita kena macam ni? Ada. Kita buat satu maksiat, tak ada siapa yang tahu. Yang tahu tu kita je, melainkan Allah lah kan. Kita buat satu keburukan, orang tak tahu. Dan kita pun benci keburukan tu. Tapi kita tak boleh keluar daripada benda buruk tu. Kita tahu tu dosa, kita tahu itu maksiat, kan? Tapi kita tak boleh keluar. Kita macam ketagih lah. Diketagih. Bagi contoh, apa kita boleh bagi contoh ni? Gambar-gambar tak senonoh lah, kan? Gambar-gambar tak senonoh, gambar-gambar yang mana kita tengok sebenarnya dia dosa pada mata kita. Kadang-kadang kita tak cari, orang hantar. Kadang kita tak cari, orang hantar. Kadang-kadang kita scroll, dia keluar. Lepas tu yang bagus kita scroll dalam masjid. Kan? Tu hati-hati tu. Kita ni jenis handphone ada kat tangan. Baik imam, baik ustaz, baik khatib, kita ini semua handphone dalam tangan. Kalau polis ambil handphone kita, belah handphone kita, habis kita, kan? Kalau PDRM tahan kita, kan? Dia ambil phone kita, dia belah phone kita tu, mana dia postmortem handphone kita ni, memang habis kita. Macam-macam kita scroll lah, kan? Kadang orang hantar, kadang kita tak cari, kita scroll-scroll, dia keluar. Kadang orang share tak apa benda. Kadang kita ada kawan kita yang gila-gila, kepala otak tak betul. Dia tahu kita selalu pergi masjid, sesekali dia hantar satu video tak senonoh, dan dia saja. Kita pula lupa nak padam. Balik rumah, bini kita tahu password kita, kan? Tak payahlah cakap bini kita, dia pun tak tanya kita password kita pun. Tapi time kau naik kereta tu, katakan dia jeling tak? Dia nak tengok password kau. Lagi kau pakai password, lagi dia tak percaya kau, kan? Dia tak adalah nak ambil telefon, nak tunjuk password. Apa password you? Tak ada. Tapi time bawa kereta, time kita tekan-tekan, dia jeling sikit. Dia nak hafal nombor tu. Kalau dia tak dapat pun, dia suruh anak dia cari password kau, sampai dia dapat buka. Dia tak buka depan kau, dia buka time kau dah tidur. Kau dah berdengkur, dia pun buka. Pasal apa dia buka? Sebab banyak sangat dengar ceramah kat luar, cek suami punya telefon. Suami curang banyak sekarang. Suami curang banyak sangat dengar ceramah tak apa benda. Kononnya dalam TikTok tu banyak sangat penasihat tentang rumah tangga. Dia pun kerja punggah handphone lelaki dia. Dia nak tengok apa lelaki dia, hari ni lelaki dia WhatsApp siapa. Dia nak tengok tu je.
nak senangkan hati dia. Biasa laki kita tak buat kerja cek handphone bini ni kan. Dia jaga. Susah laki kita biasa laki tak cek handphone bini dia. Tapi bini rajin hack handphone laki. Kadang-kadang gambar masuk gambar tak senonoh ni. Kita pun lupa nak apa? Padam. Dah jadi isu. Yang paling malam kita buka benda tu masa kita dalam masjid. Kita dalam masjid. Allah kita Allah pula. Jadi Nabi sebut, ada tak sesiapa yang memiliki tabiat-tabiat yang buruk? Kata Nabi, ada sesiapa yang takut akan tabiat buruknya dan inginkan doa kerana kewafatanku telah hampir. Nabi kata, ada tak siapa-siapa yang ada tabiat buruk tapi dia tak boleh keluar daripada kemaksiatan? Dia perlukan doa aku, kata Nabi. Dia perlukan doa. Sebab ada kelebihan. Pasal ada kelebihan ahli maksiat yang keluar daripada kemaksiatan dia disebabkan doa orang-orang yang saleh. Dia memang jahat, dia nakal. Siang dia buat macam-macam, malam dia duduk dengan orang saleh. Orang saleh lah, kan? Pantang dengar ulama' ni datang, ulama' tu datang, maulana ni datang, ustaz ni datang, dia semua ada. Kat kuliah, dia duduk, dia raikan, dia khidmat para ulama'. Tapi dia ada masalah. Tapi disebabkan khidmat dia tu, dia dapat bahagian doa orang yang saleh ni. Kadang-kadang disebabkan doa orang yang saleh, Allah keluarkan dia daripada kemaksiatan tu. Jadi Nabi SAW, yang ni dalil dia. Jadi Nabi SAW kata, ada tak siapa-siapa yang takut akan tabiat buruknya dan inginkan doa, yang inginkan doa aku ni kerana kewafatanku telah hampir. Maka seorang lelaki berdiri sambil berkata, ya Rasulullah SAW, saya seorang pembohong. Saya seorang pembohong, munafik dan kuat tidur. Dia kata, ya Rasulullah, saya seorang pembohong, munafik dan kuat tidur. Dia kata dia munafik tu bukanlah munafik seperti mana munafik yang kita faham munafik. Maksud dia kata munafik tu, dia rendahkan diri dia. Dia rasa diri dia memiliki sifat munafik. So, apa ni orang sahabat ni, orang yang menyaksikan Nabi, dia beriman. Dia memiliki iman. Bukanlah dia kata saya munafik ni, munafik yang betul munafik tu, tak. Dia adalah kelemahan dia. Dia rasa rendah diri dia. Dia kata sifat munafik ni macam aku ni rasa macam aku munafik. Jadi dia kata, ya Rasulullah, saya adalah seorang pendusta, munafik, dan tidak ada suatu dosa pun yang tidak saya lakukan. Maknanya dia ada iman tak? Ada. Pasal dia ada iman itulah dia benci dosa tu. Kalau dia tak ada iman, dia boleh apa? Ulama kata, satu orang yang hati dia kalau telah, nafsu dia telah mati. Satu orang yang nafsu dia kalau telah kotor, nafsu telah mati, kalian keluarkan apa-apa hujah dan dalil pun, sama ada dalam daripada Quran ataupun hadis, untuk beritahu dia bahawa apa yang dia buat itu berdosa, tidak memberi apa-apa kesan pada dia. Sebab jiwa dia telah kotor. Jiwa dia telah kotor. Jadi kalau kita dikeluarkan dalil Quran, dalil hadis, beritahu dia pun tidak memberi apa. Tapi satu orang yang menyucikan jiwa dia, dia sucikan jiwa dia, maka bila ayat-ayat Quran itu dibacakan pada dia, maka iman dia bertambah. Itu pasal dosa dan maksiat ni menghitamkan hati. Dosa dan maksiat ni sebenarnya dia apa? Hitamkan hati. Jadi sahabat ni kata, ya Rasulullah, saya adalah seorang pendusta, munafik, dan tidak ada satu dosa pun yang tidak saya lakukan. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu memberi amaran agar dia tidak mengisytiharkan dosa-dosanya. Umar kata, jangan.
Umar kata jangan apa? Jangan beritahu apa kau buat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bila kata Umar memberi amaran, lalu Sayyidina Umar radhiyallahu memberi amaran agar dia tidak isytiharkan dosa-dosa. Jangan declare kau punya dosa ni. Umar tahu celah dia. Umar takut dia beritahu apa dia buat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, Nabi kata, "Wahai Umar, bertenang kamu," kata Nabi. Nabi suruh Umar apa? Sayyidina Umar, Nabi kata, "Wahai Umar, tenang, bertenang kamu wahai Umar. Kehinaan di dunia ini adalah ringan dan lebih baik daripada kehinaan di negeri akhirat." Sayyidina Umar kata, Nabi kata nanti dulu bagilah dia cah. Mungkin dia cakap tu bukanlah dia pun. Nabi kata bagi dia bercakap. Dia nak bagi tahu. Dia mungkin dia cakap tu umum, aku berdosa, aku buat maksiat, aku apa saja dosa yang aku macam-macam aku buat. Tapi dia tak senaraikan lah. Cuma Sayyidina Umar takut dia detailkan breakdown tu. Kan? Kita bayar satu kedai 1,000. Tapi orang minta apa yang kau bayar 1,000 tu? Detail tu Sayyidina Umar takut. Detail breakdown tu Sayyidina Umar takut. Kata jangan. Nabi kata biar dia cakap dulu. Lalu Nabi kata kehinaan. Nabi kata bertenanglah wahai Umar. Kehinaan di dunia ini adalah ringan dan lebih baik dari kehinaan di negeri akhirat. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya, ya Allah. Nabi pun tak tanya banyak lah. Nabi kata dah bagi dia cakap. Lalu Nabi berdoa untuk, Nabi kata, ya Allah, anugerahkanlah beliau dengan sidik kebenaran. Nabi kata, ya Allah, jadikanlah dia ni satu orang yang cakap benar. Anugerahkanlah beliau kebenaran. Maknanya berhentikan dia daripada cakap bohong. Jadi beri dia kekuatan untuk dia bercakap benar. Iman yang teguh. Iman yang teguh. Maknanya bukan setakat iman. Iman yang pakar iman. Tahu? Urdu kata. Dia pakar iman. Iman yang dia punya foundation dia apa? Kukuh. Bukan setakat iman. Ya, saya beriman. Tapi iman kita ni macam kulit bawang. Tahu? Kulit bawang. Iman kita ni goyah. Sekejap beriman, sekejap tak beriman. Sekejap kan pakai jubah, besok pagi pakai seluar pendek. Kan? Malam nampak dengan jubah, besok kita pun jadi keliru. Kan? Jadi kita sekejap nampak saleh, sekejap dia. Kan banyak macam tu. Saya minta maaf lah saya cakap. Sekejap nampak pakai jubah, pakai tudung hitam, pakai tudung. Sekali tengok, dekat Langkawi, mandi swimming pool je. Pakai bikini je. Bukan hari tu dekat majlis tu kau pakai jubah. Nampak? Iman setipis kulit bawang. Agama itu jadi bahan caturan. Tahu? Agama itu jadi bahan caturan. Itu sebab tuan-tuan, kata para ulama, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan tabir ni, Allah bukakan tabir hijab ni. Hari ini kita nampak secara zahir kita sedang solat di atas sejadah yang kapet yang harga dia 50,000. Lebih kurang lah kapet ni. Yang kita pasang ni lebih kurang 50,000. Secara zahir dia kita nampak kita solat di atas kapet yang tebal yang nilai dia 50,000. Itu zahir dia. Kata para ulama, hakikat dia. Kan? Hakikat dia yang sebenar, kita sedang, kalaulah Allah Ta'ala singkapkan permainan ini, seluruh dunia Islam sedang solat
di atas darah para sahabat. Faham? Foundation agama ni, setiap bangunan benda yang hendak ditegakkan, dia mesti ada piling, the pillars. Dia ada tiang luar, dan dia mesti ada tiang dalam. Satu orang nak buat syarikat buat bangunan menara KLCC, tuan-tuan pergi tengok masa dia nak buat KLCC. Engineer terpaksa tahu, engineer dulu dah tahu dah tanah Kuala Lumpur ni batu kapur. Bukan engineer tak tahu. Tu pasal bila nak buat foundation KLCC tu, berapa lama dia ambil? Berapa ramai orang mati? Kemalangan, jatuh, itu tanyalah. Kan? Dan nak buat bangunan, nak tegakkan menara KLCC tu, saya rasa piling dia kena apa? Dalam. Sebab nak dapatkan foundation tu. Jadi agama ini ditegakkan, dia ada foundation dia. Kan? Dan ulama mengatakan foundation dia, kalau Allah Ta'ala bukakan, macam ni kalau dia bukakan foundation tu, piling tu, terangkat kapet 40,000 ni, seluruh masjid, termasuk Masjidil Haram, punggahkan lapisan dia, hakikat dia, kita semua ini sedang solat di atas darah para sahabat. Sahabat untuk tegakkan agama, mereka tak ada pilihan. Mereka tak ada pilihan. Mereka tak ada pilihan. Ketika mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak ada pilihan untuk tidak mau ikut Nabi. Walaupun dia boleh jadi beriman, saya cerita sahabat yang telah beriman. Orang yang telah beriman dengan Nabi, dia tak tinggalkan Nabi. Sahabat tidak tinggalkan Nabi. Apa juga keadaan, sahabat mesti bersama dengan Nabi. Apa saja keputusan yang Nabi buat, sahabat akan ambil keputusan tu. Sama ada sahabat boleh buat atau tak boleh buat, itu nombor 2. Sahabat ambil dulu. Sebagai contoh, satu orang telah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah jadi tetamu Nabi. Dan di dalam rumah Nabi tidak ada makanan. Mehman, Nabi ada mehman, tetamu. Tapi dalam rumah Nabi tidak ada makanan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dengan sahabat, ada tak sesiapa yang boleh terima dia ni sebagai tetamu? Maksudnya apa? Bawa dia balik dan bagi dia makan. Jadi satu sahabat telah bangun, dia kata, ya Rasulullah, Tuan punya tetamu adalah tetamu saya akan ambil dia. Nabi kata, baik. Dia pun bawa tetamu ni. Sedangkan bila dia bawa tetamu ni, dia tak ada pun telefon bini dia, ke rumah ada makan tak? Mana ada telefon? Dia pun bawa je. Sampai depan rumah, dia telah beritahu dengan bini dia, ya hudur sallallahu alaihi wasallam ke mehman hai. Ini adalah tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang dah terima dia. Nabi telah beritahu dekat masjid supaya abang terima dia untuk jadi tetamu. Bini dia kata, abang, kenapa abang tak mesyuarat dengan saya? Abang sepatutnya tanya saya dulu. Sebab dalam rumah kita pun tak ada makan. Habis macam mana? Anak-anak kita pun cuma ada sedikit je. Ada sedikit apa? Ada sedikit je makan. Itu pun lepas untuk kita tak lepas untuk anak kita. Habis macam mana ni bang? Macam inilah. Awak tidurkan anak tu, tepukkan dia. Tepukkan dia. Bawa keluar makan. Hidangkan tetamu. Ketika tetamu nak makan, buat-buat padamkan lampu. Buat-buat padamkan lampu. Supaya tetamu boleh menikmati makanan itu bersorangan diri, tanpa kita makan. Ada ke di antara kita yang mampu buat tu? Hanya sahabat.
Esok dia, perkabaran itu telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dalam bab tetamu, dalam bab nyawa, dalam bab darah, pengorbanan, sahabat tak macam kita. Itu sebab kita tak boleh jadi sahabat. Kita tak boleh jadi sahabat. Ya. Jadi sahabat sampai tahap bagi nyawa. Bila Nabi minta satu-satu takaza, sahabat bagi nyawa. Sahabat dia tak macam kita. Kita akan duduk fikir dulu. Macam mana ni, hutang kereta tak boleh bayar. Rumah lagi ada hutang, anak sekolah lagi. Kita ni banyak apa? List kita banyak. Jadi sahabat dia tak fikir list. Bila berdatang berhadapan dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat akan utamakan kehendak Nabi. Sampai ke muncak dia, sahabat bagi nyawa. Sahabat bagi nyawa. Itu sebab tuan-tuan, Allah muliakan sahabat. Jadi hari ini kita solat, kita semayang, zahir kita nampak atas sejadah, atas kapet. Hakikat dia, kita sedang solat di atas darah para sahabat. Jadi untuk tegakkan agama ini, i'la kalimatillah. Dalam kitab ayat sahabat dia kata i'la kalimatillah. Dalam perjuangan sahabat untuk tegakkan syariat Allah, darah kena dialirkan. Maulana Syamim kata, ye dai ke maut, din ki hayat. Dai ke maut, din ki hayat. Untuk agama itu hidup, dai kena mati. Faham? Itu jelas. Dai ke maut, din ki hayat. Jadi agama ini dia tegak dengan kesyahidan para sahabat. Jadi bila syahid, akan air liur mengalir. Maksudnya mengalir apa? Darah. Jadi kita sedang solat di atas darah-darah para sahabat. Dan kata para ulama, termasuk di atas air mata janda-janda sahabat, balu-balu sahabat. Tangisan, kata para ulama, tangisan balu sahabat, bukan janda. Sahabat syahid, bini dia jadi balu. Kalau dia cerai, baru jadi janda. Jadi kita juga solat di atas tangisan air mata balu-balu sahabat, dan tangisan air mata anak-anak sahabat yang telah diyatimkan oleh sahabat. Untuk apa? I'la kalimatillah. Nampak? Itu sebab tuan-tuan, bila umat ini langgar perbatasan syariat Allah Ta'ala, bila umat Islam yang datang kemudian jadikan agama ini barang mainan, bila dia ambil agama ni main-main, sekejap beragama, sekejap tak beragama, sekejap nak jadi orang beriman, sekejap tak jadi macam orang kafir, sekejap macam ni, sekejap macam tu. Bila dia rasa dia nak amal agama, dia amal. Dia jadikan agama ni barang mainan. Dia dalam bahaya. Sebab agama itu didirikan atas darah dan air mata. Dia dalam bahaya. Itu sebab Allah menyediakan azabun alim, azab yang besar kepada orang yang kembali kepada Allah. Allah tak ada kompromi dengan dia. Allah tak kompromi. Sebab Allah telah menyaksikan pengorbanan sahabat. Dan sahabat bila bangkit, sahabat tengok keadaan orang Islam macam ni, sahabat akan kata, ya Rasulullah, apakah mereka ni orang Islam? Kami tak boleh brain, kami tak boleh terima mereka ni orang Islam. Mereka ni orang Islam ke? Tuan-tuan kena faham tu. Bila kita dah buat satu pengorbanan, kita sebagai ayah, kita buat pengorbanan habis-habisan, bersusah payah, tinggalkan keluarga kita, anak kita, bini kita. Tanya ni Nabi, tinggalkan Bangladesh, datang sini. Tinggalkan bini, tinggalkan anak, datang sini. Hari-hari telefon juga. Kerja sini daripada pagi sampai malam. Makan ni pun bukan bini dia tahu, kan?
Dia makan nasi ke, dal ke, apa ke, duit mau hantar. Nabi, duit mau hantar. Setelah dia buat pengorbanan, kalau dia balik, kalau keluarga dia tidak menghargai dia, apa perasaan dia? Dia balik, tengok-tengok keluarga dia tidak menghargai dia. Isteri dia pun tidak hormat dengan dia. Anak-anak dia pun tak hormat dia. Apa perasaan dia? Saya tanya tuan-tuan, apa perasaan dia? Hancurlah. Balik-balik tengok, ada setengah orang kerja, balik bini kahwin orang lain. Bukan bini dia. Berlaku ke tak berlaku? Berlaku. Sini Malaysia kerja serupa lembu. Abang hantarlah duit, hari-hari hantar. Tapi rupanya bini dia ada orang lain. Bila dia balik, dia dapati bini dia ada orang. Macam mana perasaan dia? Saya sini kerja serupa lembu. Makan pun lebih nak hantar duit. Samalah orang Malaysia pun sama kalau kita pergi kerja negara orang. Semua sama. Jadi bila kita buat pengorbanan, bila pengorbanan kita itu dicurangi, kita tak boleh maafkan orang tu. Boleh maafkan? Saya tanya tuan-tuan, sahabat boleh maafkan kita ke? Kalau setelah pengorbanan sahabat buat habis untuk agama ni, kemudian kita kembali kepada Allah, kita jadikan agama ni main-main. Sekejap kita macam ni, sekejap kita macam tu. Tu ulama kita kata Maulana Syamil, da'i ke maut, din ke hayat. Matinya da'i itu, barulah agama itu dapat ditegakkan. Jadi saya pesan kat diri saya dengan tuan-tuan, agama ini, peganglah agama ini dengan gigi gerah. Jadi orang beriman, jadi orang yang benar-benar dalam keimanan. Bila kita semayang tu ingat, kita bukan sujud atas jadah, kita sujud atas darah. Jadi insyaAllah saya berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.